الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil, cermat, perlahan-lahan, supaya kita dapat, di samping kita membacanya, kita juga dapat mentadabburkan maknanya, menghayati maknanya. Baik, kita malam ini insya-Allah kita akan tahsin qiraah Al-Quran surah At-Tur, juzuk 27, muka surat 523. Baik, Wat-Tur. Jadi kita baca sikit-sikit. Saya pun pilih surah-surah yang ayat dia pendek-pendek. Maklumlah, napas pun tak pernah cukup. Baik, kita tengok surah At-Tur. Jadi sebelum kita baca, kita nak kenal dulu dengan surah At-Tur. Jadi macam tu lah, apa pun kita kena kenal lah dulu. Tak kenal maka tak cinta. Ya. At-Tur ni maksudnya Gunung Tursina, ataupun dalam ayat yang lain Turi Saina disebut. Tursina di Mesir. Surah ni ada 49 ayat. Dia adalah surah mengikut dalam tertib Al-Quran Mushaf yang kita baca, surah yang ke-52. Baik, dia adalah mana? Dia adalah Makkiyah. Makkiyah tu maksudnya dia surah ni turun waktu Nabi duduk ada di Mekah lagi, tak hijrah ke Madinah lagi. Itu nama Makkiyah. Biasanya antara tanda surah tu dia turun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Biasanya tanda biasa yang kita boleh tengok, kalau ayat-ayat dia pendek, itu turun di waktu Nabi duduk Mekah. Ayat-ayat pendek, ni tanda-tanda surah ni turun di Mekah, waktu Nabi duduk di Mekah lagi. Baik, kita tengok pendahuluan ni sebelum kita baca. Bagi kita seronok nak baca. Jadi surah-surah ni jaranglah kita nak baca. Biasanya kalau kita mengaji di masjid-masjid, orang duk ambil surah apa? Amma yatasaalun. Kalau pergi ke Pustaka Darussalam tu, saya lah ni duk banyak dengan tafsir Abdul Asir. Sebab ada beberapa perkara saya nak buat kajian pun dengan tafsir ni. Jadi saya banyakkan baca surah tafsir Ahmad Sun Haji Abdul Asir ni. Kalau pergi ke kedai, dia satu juzuk, satu jilid. Macam saya Mukmai ni, juzuk 27 satu. Jadi kalau 30 juzuk ada semua 30 buah. Tapi yang ni cetakan lama, yang ni pun hadiah. Saya menang nombor 3 ke nombor 2 tu ni, menang tahfiz Al-Quran. Itu lama lepas bagi hadiah. Jadi sampai dah ni kita dah baca lah. Baik, kalau pi Pusaka Darussalam contohnya, juzuk yang paling banyak habis juzuk 30. Ya pendek-pendek kan. Tapi kita nak lari sikit, kita pergi ke juzuk 27, pendek-pendek. Baik, ayat surah At-Tur. Surah At-Tur ni artinya bukit. Artinya bukit ini dari jenis surah Makkiyah, ada 49 ayat. Turun dia sesudah turunnya surah Az-Zariyat. Memang pun sebelum surah At-Tur ni dalam Al-Quran surah Az-Zariyat.
Diriwayatkan oleh Ummi Salamah bahawasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa sembahyang di sebelah Kaabah ada membaca wat-tur wa kitabim mastur. Jadi Nabi pernah baca waktu Nabi sembahyang sebelah Kaabah. Siapa dengar? Ummi Salamah. Siapa Ummi Salamah tu? Salah seorang isteri Rasulullah. Surah At-Tur ini mempunyai hubungan dengan surah yang sebelumnya, iaitu surah Az-Zariyat. Jadi cerita dia ada satu ilmu, nama dia kita boleh namakan Rabtus Surah, ataupun kita kata hubungan di antara surah ni dengan surah ni. Maknanya setiap surah yang ikut tertib dalam Quran tu dia ada hubungan. Contohnya surah Fatihah, lepas tu surah Baqarah. Surah Fatihah, Baqarah ni dia ada hubungan, keterkaitan, ada kaitan dia, rentetan dia. Lepas surah Baqarah, surah Al-Imran, ada dia punya, orang panggil apa, kesinambungan dia, hubungan di antara surah sebelumnya dan dengan surah dia, macam tu. Jadi apa hubungan dia surah At-Tur ni dengan surah Az-Zariyat yang sebelum dia tu? Kalau di permulaan surah masing-masing ada disebutkan perihal orang-orang yang takwa, maka di akhirnya perihal orang kafir. Jadi sama lebih kurang lagu tu. Awal cerita pasal orang takwa, akhir surah cerita pasal orang kafir. Kedua surah ini dimulakan dengan kata sumpah. Kata sumpah ni wadh-dhariyati dharwa. Wat-tur, maknanya Allah Taala bersumpah dengan nama Tur. Bukit apa sini? Tur Sina. Macam tu juga wadh-dhariyati dharwa, sumpah. Macam kita duk baca biasa dalam amma tasaalun, wad-duha. Itu ayat sumpah lah, demi waktu duha, wasyamsi dan sebagainya lah, kan? Yang menyebutkan nama-nama makhluk yang hebat sebagai keterangan tentang keagungan Allah, iaitu makhluk yang ada kaitannya dengan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Maknanya Allah Taala bersumpah tu, sesuatu yang Allah sumpah di dalam ayat Quran tu, maknanya dia ada kaitan dengan manusia. Wadduha, ada kaitan, ada lah. Setiap hari kita akan lalu waktu duha. Dan waktu duha tu kita duduk apa? Kita duduk pula dah turun pergi kerja. Dah bekerja dah. Waktu tu waktu aktif lah. Baik, samalah dengan surah-surah yang lain yang disebut ada keterkaitan. Misalnya menyebutkan angin yang menerbangkan itu mendatangkan manfaat bagi manusia di dunia. Sedang dalam surah At-Tur disebutkan nama bukit Tur Sina, tempat diturunkan kitab Taurat. Taurat diturunkan di sini, At-Tur. Jadi kitab Taurat ni turun sekaligus. Beza dengan Al-Quran yang kita baca, dia turun munajjaman, mufarraqan, beransur-ansur. Itu pun ada sebab dia, ada kelebihan dia. Istimewanya Al-Quran yang ada di tangan kita ni, mushaf ni, mushaf Al-Quran yang kita baca. Baik, kitab ini juga mendatangkan manfaat bagi kehidupan manusia di akhirat. Jadi selepas cerita At-Tur tu, wa kitabim mastur. Wa kitabim mastur tu maknanya kitab. Cerita pasal kitab ialah kitab ni menjadi panduan kepada kita lah. Kita beli kereta baru, ada dia akan ada buku. Ada buku tu pun manual dia, nak tengok tang mana gear, tang mana nak tekan, tang mana dia tentu, tang ni dia ada bab panduan dia. Cuma kita duk beli kereta tu tak tengok dah, hentam kadang baca pun tak faham, buat apa dah bahasa Inggeris pula. Aku bahasa Melayu pun tak faham. Baik. Kedua-dua surah ini ada suruhan Nabi SAW memberi peringatan dan juga datang menghiraukan, dan jangan menghiraukan kata-kata orang kafir yang mempunyai perbezaan pendapat. Jadi kita yakin dengan kebenaran yang kita pilih, yang kita berada sekarang ni. Kadang-kadang kita duk ikut orang pasal apa?
Pasal kita sendiri tidak ada pendirian ataupun kita tidak ada ilmu, kita tidak ada keyakinan. Yang keyakinan tu mai bila mana? Dengan kita ada ilmu. Tak ada ilmu nak mai juga lah. Kita nak kuat ni tu yang kadang-kadang dia orang panggil apa? Lalang. Tiup angin mai kot ni, dia pi kot tu. Angin mai kot tu, pi kot ni. Macam itulah. Di kedua-duanya, tapi kalau kata asas dia kukuh, kuat, padu dia hebat kan, dia punya akar dia tu dia tak goyang punya, kuat macam tu. Kita pun, jadi kita ada asas kita apa dia? Al-Quran yang kita pegang ni. Jadi yang kita akan baca ni kan. Di kedua surah ni ada bukti-bukti tentang keesaan Allah, hari kebangkitan dan beberapa banyak perkara yang mempunyai persamaan makna-makna. Makna kita nak baca surah At-Tur, tapi dengan sebelum tu surah Az-Zariyat pun dia mempunyai perkaitan yang banyak di antara kedua persamaan makna-makna yang ada di dalam kedua surah ini. Baik, insya-Allah. Lepas tu siapa kita tak mula surah At-Tur no? Pasal kita Nabi Ahad 27 dulu. Tu Az-Zariyat dia masuk 26 lah. Nanti kita pilih lah. Baik, surah At-Tur kita akan baca dulu. Saya akan baca sampai tahun mana kalau ikut ni. Sampai elok ni, kalau ikut ni kita ikut, kalau kita nak hafal eloknya dia pakai 5 ayat. Tapi kalau ikut makna dia lain sikit. Tak apalah, kita boleh 5 lah, senang. Boleh 5 senang. Okey, boleh no? Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tur wa kitabim mastur fi raqqim manshur wal baitil ma'mur was saqfil marfu'. Sampai situ dulu. Itu ada panjang, ada sambungan tapi cukup dulu. Baik, lagi kita ada masa kita sambung lagi. Wat-tur 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 dengan wat-tur wat-tur wat. Dia susah sikit waw tu kita baca wa tur tu dia tebal. Huruf ta nampak dia punya berat kita nak sebut kan. Wat-tur. Jadi kadang-kadang kita tak perhati betul dia waw tu dikut ta tu. Jadi dia akan jadi wat-tur. Salah. Ataupun tu dia ikut waw. Wat-tur, tur nak pi ke ta. Kalau tak hati ta akan pi ke ta sebab dia makhraj tempat keluar dia sama. Tapi berat timbangan dia tak sama, tekanan dia tak sama. Ta lebih berat. Okey. Sama kemudian ra, tur tebal baca. Tur. Bukan nipih. Kalau nipih tur. Dia kalau tebal tur. Kalau nipih mulut kita ke belakang tur. Dia jadi dia tak cantiklah. Macam tu. Jadi wa nipis tur tebal. Tu dengan ra belakang jadi tebal. Jadi nipis tebal. Boleh tak? Nampak tu dia punya ni. Okey, kita baca tengok. Wat-tur. Tur. Okey. Habis. Pendek lah. Wa kitabim mastur. Jadi nampak pendek-pendek tapi sebenarnya kalau kita tak biasa dia jadi kelakabut juga nak sebut. Dia orang panggil apa? Nak tukar tu. Nipih pi tebal pi nipih.
Baik. Wa kitab. Tadi wa sama kitab. Kitab maknanya kita bezakan dengan qaf. Wa kitabim bim 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 tutup mulut bagi rapat bagi dengung. Wa kitabim mastur jangan lajak sangatlah. Mastur jangan itu. Mastur macam tu. Pur sama dengan tur tadilah. Baik. Wa kitabim mastur. Boleh kita baca terus. Wa kitabim mastur. Wa kitabim mastur. Nak jadi elok-elok nak jadi mas. Kalau mas sad. Ma nipis istifal. Mastur. Apa tu? Dia jangan tarik. Jangan to tarik huruf sin. Akhirnya sin tu jadi macam sad. Dan jangan pula to tu ditarik oleh sin. Akhirnya to tu jadi ta. Mastur. Tur jadi ta pula. Kalau sin tu kena tarik dengan ta, mastur nak fikir sad. Nampak tak? Kita lagi. Wa kitabim mastur. Wa kitabim mastur. Okey. 3. Fi raqim. Fi raqim. Ra fathah, qaf syaddah, kasratain. Macam tu aja dah. Lama tinggal kita tak tahu kan. Kasratain, mim syaddah fathah. Jadi syaddah sambung. Raqim ditekan sikit. Raqim dengung. Qim beri tebal sikit. Bezakan dia antara qaf dengan kaf. Bezakan dia dengan huruf kaf. Tu huruf qaf. Raqim manshur. Nun mati dia diikhfakan shin dengan apa? Dengan shin. Manshur. Kita sebut mansh kita dah tahu dah selepas ada huruf shin. Fi raqim ingat raqim dia jadi nipis, ra tebal. Fi raqim manshur syur. Okey. Boleh tu. Dia nampak pendek tapi dia kena hati-hati sebut. Kena sebut, maknanya dia kena sebut satu-satu baru dia elok keluar clear. Kalau kalut dia akan hilang. Mungkin hilang syaddah, mungkin hilang huruf. Baik, kita ambil fi raqim mansyur. Dia benda-benda ini kalau kita tak apa nak macam apa nama duk gagak dengan apa, dia berlatih selalu insya-Allah. Boleh. Baik, kita tengok fi raqim mansyur. Jaga dengung dua harakat qim man fi raqim mansyur. Sekali lagi fi raqim mansyur. Syur. Jangan syur mansyur, bukan syur mansyur. Syur. Payah juga kan.
Baik. 3. Kita pergi ke 4. Wal baitil. Wal angkat lidah tu huruf lam. Wal baitil. Wal baitil. Bay. Wal baitil til ma'mur. Mur pun tebal. Mur. Ma'ain ke tengah apa nama kerongkong halqa. Ma'mur. Mur. Jadi hujung ni berapa harakat boleh? 2, 4 ataupun 6. Ya. Itu je wal baitil ma'mur. Dah nak cerita apa tak ada cerita apa, cuma nak pergi betul ya. Dia cerita yang kita ni kadang-kadang kita tahu cara nak baca, nak buat lagi betul, tapi bila buat tak betul. Orang tanya tahu tak? Tahu. Tak betul, tapi bila baca sendiri kita sendiri pun tak betul. Jadi kadang-kadang dah jadi macam tu. Dia kadang-kadang sebab kita perlukan latihan. Selalu kita baca. Baik, kita ambil wal baitil ma'mur. Wal baitil ma'mur. Wal baitil ma'mur. Bai tu dia harful lin. Jadi kita pun baca dengan lembut, tak boleh kasar. Wal bai. Wal baiti tak boleh macam tu. Wal bai dengar pun lembut. Wal baitil macam tu. Alright, kita ambil semua sekali 5 ayat. Wat-tur wa kitabim mastur fi raqqin manshur. Wal baitil ma'mur. Ada satu lagi, wasaqfi tak baca lagi. Alamak, tak apa. Wasaqfi. Wasaqfi. Wasaq. Itu wasaq. Qaf dia qalqalah suqra, dia qa sikit gitu. Wasaq. Wasaqfil payah no. Payah juga. Tak apalah. Wasaqfil saqa macam sikit. Wasaqfil wasaqfil jangan lambat. Wasaqa nak bagi dengar jelas kita buat lambat, takut dia akan tambah huruf. Wasaqfil jangan wasaqa jangan saqa wasaqfil fil mar mim di atas di istifal. Huruf istifal ni kita kata huruf yang kalau ikut istifal ni bawah, maksudnya kita biasa kita pakai nipis lah. Di bawah dia nipis lah. Wa ma dia ma tambah ra dia tebal, sebab sebelum ra tu dia fathah, mim fathah, jadi dia mau ada dia nak ke mau kalau nipis ra pun nipis wal mar ni ra tebal wal mau okey wal al marfu والسقف المرفوع mi rasa di kerongkong ni ain fu
susah sikit lah. Dia nampak macam nak susun. Nak susun tu kan, nak main. Dia kata dia main makharijul huruf, dia main sifat huruf tu. Dia macam tu lah. Tapi dia pendek-pendek, jadi kita lah tak jadi payah sangat sebenarnya bila pendek-pendek ni kan. Baik. Jadi dia imbang balik lah. Tapi perkara benda-benda yang macam ni zaman Nabi tu mendatangkan kekaguman kepada puak musyrikin Mekah. Mereka sendiri pun dah hebat bahasa mereka, dengan syair mereka, dengan bahasa yang hebat-hebat. Ada pertandingan siapa menang digantung di Kaabah dia punya syair-syair. Bila main Quran mereka lagi terpegun. Hebat betul ya Quran ni kan? Lagi terpegun. Tak pernah fikir macam ni punya. Mereka boleh faham, tapi faham mereka tu maksudnya bila kefahaman tu level punya tinggi lah. Bukan main-main ni. Ini bukan manusia yang ciptakan bahasa yang indah ini. Baik, 5. Habis kita baca 5. Wasaqfil marfu'. Jadi 5 ayat pendek-pendek ni, kalau saya ingat saya boleh suruh hafal lah ni pun boleh bah. Kita mula dengan ustaz kita. Balik hafal ni lah. Rajin duk tengok tu 5 ulang tu ingat. Okey. Baik, wattur, kalau ikut terjemahan sini, demi bukit. Allah Taala bersumpah dengan bukit. Bukit apa tu? Al-jabal alladhi kallama Allah. Apa bukit ataupun kata-kata gunung. Sebenarnya gunung dengan bukit ni apa beza dia? Gunung ni lebih tinggi, tapi kadang-kadang orang panggil gunung pun, orang bukit pun gunung, gunung pun bukit. Mana satu sebenarnya? Gunung yang kecil kan. Kita pun tak tahu juga kan. Tak bila pun. Jadi dia salah satu jenis bukit ataupun jenis kan. Yang Nabi Musa kalau waktu tu kalau kami di Mesir tu, kalau kita naik, dia akan ada, biasanya dia pakai buat rombongan lah, pergi naik Bukit Tursina ni ataupun Gunung Tursina ni. 4,000 kaki kah buat? 4,000 lah. Tapi 4 jam nak mendaki pada bawah naik atas. Jadi kita biasa naik pukul malam. Waktu sejuk biasanya kita naik pukul hari tu, macam kami naik boleh 12 malam sampai lebih kurang dalam 4 pagi, tunggu Ustaz masuk subuh, semayang atas. Lepas tu duduk tengok batu, tunggu Ustaz. Depa duduk tengok orang Kristian pun naik, pun semua orang Korea pun pergi naik nak tengok apa matahari terbit. Jadi cantik matahari terbit. Di duduk atas tu kita boleh tengok gunung-gunung hak sebelah, hak rendah-rendah, apa lagi batu-batu pun cantik. Di atas tu lah. Baik, Wattur yang Nabi Musa bercakap di atasnya, di situ. Kalau kita pergi naik atas, dia ada macam kata macam ada satu tempat macam lubang sikit tu, dikatakan Nabi Musa duduk tahun tu lah, kata bermunajat, wallahu a'lam bissawab. Jadi wallahu a'lam. Baik, kemudian wa kitabim mastur, wa kitab, dan kitab yang ditulis. Mastur kalau pendekar apa nama bujang lapuk tu dah? Mustar. Mustar. Itu bukan dia. Mastur ni satu yang ditulis yang ditulis, kitab yang ditulis. Allah Taala bersumpah dengan kitab yang ditulis. Kitab yang ditulis ni apa dia? Yakni kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, atau kitab Al-Quran yang diturunkan ke atas Rasulnya yang terakhir, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita ringkas macam tu je lah. Ya. Kemudian fi raqqim mansyur, di kulit ataupun lembaran raqq, mansyur yang terbentang, dalam lembaran yang di lembaran yang terbentang. Itu Taurat Al-Quran. Okey, betul.
Kalau di sini disebut, kalau di sini maknanya yakni kitab itu ditulis pada kulit, lembaran yang terbentang, mudah untuk dibaca, iaitu Al-Quran, oleh orang-orang mukmin menerusi mushaf, dan kitab-kitab yang dibaca oleh para malaikat ialah Lauh Mahfuz. Dia ada satu tempat nama dia Lauh Mahfuz, fi Lauhim Mahfuz. Kan kita baca dalam surah Was-sama'i dzatil buruj, al-buruj. Dia ada Lauh Mahfuz, papan yang terpelihara, yang tertulis di situ, yang antaranya dikatakan ialah ajal manusia dan sebagainya lah, tertulis di situ. Kita pun tak tahu rupa lagu mana. Dia ada qalam. Dia kita baca surah Al-Qalam, dia ada qalam, dia ada pen pula. Tapi wallahu alam, tu apa nama, di antara perkara ghaib yang kita wajib imanilah, sebab disebutkan dalam Al-Quran, kan? Nun wal qalami wama yasturun. Baik. Ataupun yang masukkan kitab di sini ialah kitab yang diturunkan dari langit ke atas para nabi, masing-masing ditulis di atas kulit dan dibentangkan semasa membacanya. Ceritanya Quran ni sebelum jadi macam kita semua duduk dalam lembaran-lembaran kertas. Waktu zaman Nabi SAW, antara tempat yang menjadi tulisan ayat-ayat Al-Quran ketika itu adalah lembaran-lembaran kertas, pelepah kurma tamar, kemudian kulit-kulit ditulis. Dia bahan tulis tak cukup zaman tu, tapi Al-Quran telah tertulis, al-maktub fil masahif, ditulis di mushaf sampai kita pada hari ini. Pada hari ini dah banyak mushaf, tapi cerita dia tang baca tu kurang. Baca Facebook, baca WhatsApp, sebagainya, kan? Dan tapi ada tempat-tempat, contohnya di Afrika, Quran tak ada. Orang Malaysia ni kita pergi sana, pergi bagi Quran. Ni Yayasan Amal ni mereka tengah siap untuk kumpul dana untuk beli Al-Quran untuk bawa pergi sana. Ada di negara belah Afrika sana, mereka hafal Quran pun ikut macam loh, apa kita panggil papan batu, papan kayu, kan? Mereka tulis hafal semua. Lepas tu dah hafal, padam pula, tulis yang alim pula. Kita tak, kita Quran ni kemai bentuk mata yang kena kedang tu. Kita kena. Kena budak-budak di sekolah tu. Baik, terus. Kita tak mau kita tak mau panjang-panjang sangat pasal dua kita nak buat ni. Satu, kita nak perbetulkan, elokkan masyarakat kita. Di samping kita nak faham juga secara ringkasnya ayat-ayat yang kita baca. Wal baitil ma'mur, dan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ada satu nama, Bait Ma'mur. Maknanya di sini disebut dalam kurungan rumah yang ramai dikunjungi. Yang Arab ni dia kata Al-Baitul Ma'mur huwa fi as-sama'i salisa aw sadisa aw sabi'ah. Ada pendapat, ada kata Baitul Ma'mur ni satu tempat, satu rumah. Ada yang tak silap saya disebut, ada pendapat menyatakan dia macam macam Kaabah yang berada di Mekah. Keadaan dia macam rumah Kaabah macam tu. Ada yang kata di langit yang ketiga, ada yang kata di langit yang keenam, ada yang kata di langit yang ketujuh. Jadi dia sebut sini awisabi'ah. Dia kata macam Kaabah lebih kurang, la ya'uduna ilaihi abada. Apa ada hadis Bukhari, Muslim. Dalam hadis Isra sebut Nabi bila naik ke langit yang ketujuh, dijumpa Nabi Ibrahim tengah bersandar di Baitul Ma'mur. Yang Baitul Ma'mur tu setiap hari dimasuki oleh 70,000 para malaikat. Masuk malaikat dalam Baitul Ma'mur tu tak keluar-keluar, setiap hari masuk. Jadi daripada dulu sampai lah agak-agak banyak lah malaikat yang masuk dalam tu. Jadi makhluk yang ramai sangat, yang ramai adalah para malaikat. Cuma kita tak nampak. Kalau kita nampak, jam. Nabi pernah Nabi tengok malaikat Jibril. Macam mana? Waktu
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq satu, kemudian ada waktu yang lain Nabi tengok dalam rupa paras malaikat Jibril yang hak asal, Nabi tetap takut. Waktu berbunyi, waktu dia main nak tunjuk rupa tu, dia macam dahsyatnya tu macam orang duk berperang. Perang tu pedang duk cung apa? Orang duk sisih dah. Duk lawan. Jadi bunyi tu riuh dan nampak besar. Tu kalau cerita pasal dekat Jibril sebenarnya. Jadi habis kurangnya macam itulah kita. Jadi Isra Mi'raj. Baik. Ni disebut sini. Tak kembali. Tu dia kata. Ibnu Abbas kata Baitul Ma'mur itu langit yang ketujuh bertentang arahnya dengan Kaabah. Dia dimakmurkan oleh para malaikat yang sembahyang di sana setiap hari. 70,000 malaikat tak akan kembali keluar dari sana. Sama seperti Kaabah. Katanya betul dengan Kaabah, wallahu a'lam bissawab. Itu adalah perkara yang ghaib. Okey. Banyak ada beberapa juga penafsiran tentang Baitul Ma'mur, tapi saya tak boleh nak baca semua, jadi panjang. Jadi macam tafsir saja. Jadi cukuplah kita tahu di situ wal baitil ma'mur, dan rumah yang diimarahkan, yang dikunjungi ramai oleh siapa ni? Para malaikat. Okey. Kemudian wasaqfil marfu'. Wasaqfil marfu' maknanya dan atap, saqf, atap al-marfu' yang ditinggikan, yang ditinggalkan, sebut sini ditinggikan. Jadi kata ditinggalkan, salah. Ini kita apa? Yakni langit. Kalau sebut dalam tafsir dia kata wasaqfil marfu', maknanya atap yang ditinggikan, maksudnya langit. Jadi kalau kita langit ni ada berapa? 7 petala langit. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Jadi kita berada di bulan Rajab. Nanti kita akan ada Isra dan Mi'raj. Nanti biasanya Isra Mi'raj tu kita panggil orang ceramah akan datang. Paling kurang akan ada pejabat agama akan buat khutbah tentang Isra Mi'raj. Ini cerita Nabi SAW waktu malam di Isra Mi'raj kan, Nabi naik langit pertama jumpa Nabi apa, langit kedua jumpa Nabi apa, langit ketiga jumpa Nabi apa, sampailah Sidratul Muntaha ada atas. Di atas tu atas tak mana? Pun dibahaskan pula kan. Baik. Itu cerita-cerita yang macam tu, bukan sekadar cerita biasa, tapi kita imani, kita yakini, kerana itulah yang tersebut di dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala ceritakan kita. Kata Ibnu Abbas ialah saqfil marfu' ni, saqfil marfu'nya langit Allah Ta'ala jadikan ia tanpa tiang, bi ghairi amadin. Itu kehebatan dia. Kita rumah tak ada tiang, mana ada? Semua rumah ada tiang. Ini Allah Ta'ala akan jadikan langit tanpa ada tiang yang menongkatnya. Ibnu Abbas kata dimaksudkan di sini ialah arash, itulah merupakan atap syurga. Di atas arash nanti kita nak bayang pun kita tak boleh nak bayang. Keluar daripada kotak pemikiran ataupun bayangan kita. Kalau kita bayang macam ni kot, dia bukan macam tu. Bukan seperti yang kita bayangkan. Jadi kita bila cerita ni, dia bayang main macam-macam, tapi bukan seperti yang kita bayangkan. Macam syurga lah, Allah cerita dalam syurga itu ada ini, ada itu, ada ini, macam ni. Kita duk bayang ni. Dia adalah bayangan dan kita pun berasa syok waktu bayang tu. Tapi yang sebenarnya adalah tidak seperti mana yang kita bayangkan. Lebih hebat berganda-ganda daripada apa yang kita bayangkan. Macam tu yang kita kata. Kita bayangkan syurga gini. Sebenarnya yang real, yang betul lebih hebat daripada apa yang kita bayangkan. Yang kita tak boleh nak bayang. Mala ain ra'at wala uzun sami'at. Tak pernah terlintas pun hati kita syurga itu begitu. Tapi ada. Cuma Allah Ta'ala memberikan gambaran kepada kita supaya kita rasa ada galakan, keinginan. 85 lah jawab dia. Sudah. Habis wasaqfil
marfu'. Sebut. Ada kira atau langit itu ialah alam yang tinggi mengandungi matahari, bulan, bintang-bintang beredar dan bintang-bintang tetap termasuk arasy, kursi, malaikat-malaikat yang menjadi bala tentera Allah yang tiada mengetahuinya melainkan Allah Taala. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi di sini pun dalam tafsir sebut wasaqfil marfu' itu as-sama', itu langit. Jadi banyaknya bila kita baca Al-Quran, kita memikirkan kejadian dan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana akan kita rasa kecilnya, kerdilnya, betapa hinanya, betapa kita ni tak ada apa-apa. Kalau kita berasa tanah kita banyak lah, tak boleh nak lawan, tak ada. Itu pun Allah Ta'ala bagi kita. Allah Ta'ala boleh tarik bila-bila masa saja. Jadi kita pun bila baca ayat-ayat macam ni, menambahkan lagi ketakwaan Allah, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadilah 5 ayat ni. Wallahu a'lamu bis-shawab. Nanti insya-Allah wal bahril masjur. Ni boleh hafal boleh 5 ayat ni sementara nak sampai pula minggu depan, bulan depan tu. Kan dapat nama minggu kedua, minggu ketiga ni biarlah minggu ni. Bulan ni biarlah minggu depan tu 5 ayat kata boleh nampak kata sangat apa makan kepala ikan banyak wallahu a'lam. Boleh lah apa kita tengok kan. Sambil-sambil kita baca tu kita ingat apa makna dia. Tursina. Tengoklah dalam YouTube tu. Tekan tengok Bukit Tursina. Ataupun kita kata Sinai, di tepi tu Sinai tu di arah Sinai. Bukit Tursina. Tur. Dia tunjuk keadaan di atas tu lah. Senang kalau dia ni. Tak payah kita pergi Mesir naik pergi terbang, nak pergi pun tak boleh Covid. Jadi tekan je Bukit Tursina. Sampai. Nak pergi mana lagi? Sampai. Tapi tampi langit tak payah pergi. Langit ke-7 tekan tak ada. Dia naik lagu dah. Lagu langit ke-7. Azarina apa nama atau penyanyi tu. Bila andai kata kita bercinta jenuh tu pula. Jam. Wallahu a'lam. Jadi kita patut tahulah akal kita dekat mana kan. Jangan duk pergi lajak pergi tasawuf. Pasal ada orang dia dakwa, saya boleh lihat sampai langit ke-7. Jangan kata warna ni saya boleh pergi tembus, boleh tengok sampai langit kedua, ketiga. Ini dia kata kat kita saya sendiri. Kita ni kalau kita boleh tengok langit petang-petang tu, tengok sama sambil tengok langit tu sebab nak tengok kesaan Allah Taala cantiknya. Yang tu pun dah cantik. Masya-Allah, subhanallah. Wallah.